So itu antara niat. You all boleh buat ikut niat sendirilah. Dengan lafaz ya Allah, dengan lafaz bismillah Rahmanirrahim, hamba letakkan duit ini, duit yang berapa ratus ribu ke apa ke tadi kan. Hamba letakkan duit ini dalam apa semua untuk melayakkan diri hamba mendapat rezeki yang melimpah daripada Allah, dan hamba jadikan duit ini sebagai penjemput rezeki. Dia kurang itulah niat dia. Okay, habis pasal beg duit. Beg duit tu pula kalau boleh dengan ada yang terkopek-kopek kulit, dah buruk-buruk, zip tu antara nak koyak tak koyak, nak apa antara boleh tutup tak boleh tutup, macam dah lama kan. Lepas tu selalunya lelaki lah, beg duit dia kan macam lepek macam tu kan. Lepas tu yang bahagian tulang tu dah macam tulang yang berkopek-kopek lah, kulit-kulit dia tu semua. Lepas tu warna dah lusuh pun. Jangan sampai macam tu. Buruk sikit, ada sikit, buruk sikit tukarlah baru. Kulit dia dah kena macam manis Kak Zai, infection. Ini kadang-kadang dah kena air laut ke, kena sirap ke, apa semua ke, ya Allah. Segala, Allahu Akbar. Lelaki lah selalunya saya nampak. Dia macam tak tahu, dia dengan dalam resit, dalam beg duit tu lah resit, dalam beg duit tu lah duit, dalam beg duit tu lah IC, dalam beg duit tu lah segala bagai. Surat-surat lah apa dalam beg duit tu. Tapi saya lelaki selalu beg duit kan dia lipat kan? Masa ada yang panjang tak? Ya, tapi macam budak-budak macam anak-anak Kak semua beg duit dia kan lipat, letak kat kocik dia. Betul. Nak kena cari yang panjang lah pula Biasa lelaki punya lipat. Nak itulah. jadi panjang tu kita kurang selesa nak bawa panjang macam apa clutch macam tu. Betul macam clutch. Betul, duit tu you all niatkan tu yang tok Allah tu jangan pakai. Simpan je dalam tu. Aduh, lepas ni kena pakai beg kepit lah. Ya. Kak Zai nak tanya, lelaki kan suka pakai sling bag kan? Itu consider purse ke macam mana tu? Kalau Ustaz pun boleh komen lah. Consider purse lah. Kalau dia lepas tu kalau dia orang pakai uncang macam tablik. Kalau itulah, kalau dia memang jadikan tempat tu uncang tu ke apa tu sebagai beg duit dia, dan dia kena ni lah. Tapi genyuk lah duit kan dalam tu. Tapi genyuk lah duit tu. Tergabur dah. Tapi kena susun lah ikut agung-agung, tak terbalik-balik kan. Kena susun cantik aku. Tapi kalau cerita dia kalau nak jadi jutawan kenalah beli wallet baru. Betul. Uncang-uncang dia kena style macam tu lah, zuhud je kan. Itu yang kalau yang beli brandednya kan. Kalau beli brandednya kan tahan lama. 3-4 tahun boleh tahan. Nak kena branded, nak kena beli dua tu tau. Nak kena beli dua pula tu branded. Yang murah tu untuk yang duit keluar. Duit masuk. Yang masuk yang tu beli yang cantik. Yang murah tu duit keluar, yang duit masuk mahal. Yang masuk duit mahal, beg mahal lah Ros. Yang mahal. Masuk yang mahal tu. Bagilah yang mahal yang masuk tu. Nak tanya sikit, kalau beg duit panjang kan, contoh kita beli beg duit yang panjang, lepas tu kita pakai slim bag. So beg duit tu letak dalam slim bag. Tu kira macam mana? Okey, boleh. Macam tu lah, okey lah. Tak nampaklah macam kepit kan? Betul. Tak, kalau Ustaz nak kepit, Ustaz kena ambil handbag. Malu nak pegang sebab tu kena cari sling bag lah. Pakai tu kan, tak nampak kepit-kepit. Okay, itu adalah pasal beg. Masuk tu sangat sensitif. Ya Allah. Apa kreatif sampai duduk luar rumah nak cari lain. Tak, hari ni dah janji dengan budak-budak nak bawa pergi naik basikal. Gemuk ya? Okey. Tak faham macam mana duit keluar. Okey, duit kena sediakan 2 beg duit. Satu beg duit yang masuk sahaja, satu lagi beli barang. Katanya kita nak beli barang, nak apa semua, jangan pakai duit yang masuk, beg duit yang masuk. Tu sebab tu kita digalakkan pakai kad.
Kalau apa sebab dia macam energi tu dia bergaduh dalam tu, keluar masuk. Bagi yang masuk je, yang keluar macam tu. So kena ada 2 beg duit. Kak Zai, Hai. Kena beli beg duit LV lah yang ada wallet yang ada mangga. So tak payah keluar duit. Saya kan masa nak beli cari uang ada banyak besi siap semua, warna semua masa mula ilmu ni kan. Lama juga duduk kat sini kedai belik beg duit. Nak kena cari banyak besi Zai. Kalau boleh sebab Yelah, macam lagi kuat aura dia. beg masuk tu letak contoh satu betul, jangan keluarkan duit tu. Jangan, sebab kita dah niat untuk jadikan duit tu sebagai asbab untuk Allah bagi kita rezeki duit yang berlimpahan masuk kat situ buat banyak. Ibu duit lah kiranya. Macam tu lah. Zai, Betul kata ibu duit. Zai, akak selalu duit macam yang 1,000 ke apa kan. Akak tak letak dalam beg duit, akak letak bawah bantal. Sebab akak tapi boleh bawa mimpi tu. Bantal dia tidur. Duit tu tidur. Dia tak bangun lagi. Dia dalam beg duit dah kosong beg duit aku. Sebab duit 1,000 dah tak ada. Baik pindahkan Baik pindahkan. Jadi aku datang rumah kau kak. Yang banyak bantal tu yang bawah bantal tu boleh. Bila kita nak aktifkan ras, ini untuk orang-orang yang dah belajar lah aktifkan ras. Bila kita nak aktifkan ras, kita keluarkanlah duit tu, aktifkan ras, buat PA ke OG. Lepas tu Zai ada duit dalam balang. Sebab bila Zai letakkan duit tu dalam balang kaca, lalu untuk Zai aktifkan ras Zai, lepas tu Zai buat PA ke OG dengan duit tu. So Nak tengok yang dalam balang tu macam mana, boleh share tak? Tunjuk. Nak tengok. Betul. Tapi Zai keluarkan separuh tau, banyak sangat. Yelah, tunjuk je lah Kak Zai. Tunjuk. Kita orang pun nak tengok kak. Dia pergi tengok lah tu. Jangan kira rumah dia. Tak, dia nak keluarkan. Yelah, dia tunjukkan lah tu. Kak Zai tunjuk teka ada berapa ringgit dalam tu. Siapa menang Nanti dapat. dapat hadiah 1 balang. Dek pun nak tengok. Kak Zai jangan keluarkan duit dari badang tu. Nak tengok berapa banyak. Zai tu apa? Nanti korang apa? Alah tak apa. Inspired. So, alah. Alah. Oh. Okay, tak dapat teka. Ni tipu ni. Benarnya penuh tu. Banyak tu dah keluarkan tu. Tak, Kak Zai letak je lah nak tengok. Anak nanti bahaya kau orang. Semua teka. Tapi lah sini. Balang ikan Balang ikan. Balang ikan. Balang ikan. 50 Kaca ke? Kaca ke plastik. Kaca kak. Kalau aku baru beli balang Jangan kecil. jangan share video ni apa gambar ke apa ke ada yang akak keluarkan punya apa. Kalau nak guna yang plastik, guna brand tapau. Adik-beradik je Kak Zai oi. Zai punya kaca Zai. Zai punya kaca penuh ke Zai? Alhamdulillah saya di rumah. Zai, kalau cari botol besar, banyaklah dia nak kena masuk. Betul lah. Botol besar. Aku cari botol kecil lah. Tapi dah bagus je bila korang letak banyak, ras korang nampak banyak. Macam anak tadi. Mami kaya, mami macam tu. Okey. Zai. Okey, kalau ni kenapa Zai letak banyak dan ikut korang dan kemampuan korang. Jangan paksa diri. Okey, balang letak depan katil ke depan tu. Maksudnya sebelum tidur ataupun selepas bangun tidur, korang terus nampak. Sebab bila waktu kita bangun tidur dan nak tidur, otak kita masa tu tengah sedar. Bila dia Kak Zai. sedar, dia mudah terbakar. Zai nak tanya, duit tu kira not sama ke lain-lain? Benar. Dalam balang tu, Note yang sama ke note lain-lain? Ikut you lah. Macam tu Kak Zai buat testing. Kak Zai dah 3 kali buat testing. Bila Kak Zai letak duit yang banyak, duit RM1 yang banyak, RM1 lah datang banyak kat Kak Zai. Bila Kak Zai letak duit shilling banyak, duit shilling yang banyak dekat Kak Zai. Masa kalau Baru nak tanya duit shilling tadi, tak jadilah letak shilling. jangan. Zai dah ada
Penuh duit shilling, duit shilling penuh. Jangan Ustaz duit shilling. Kak Zai, Ya. saya beli Tupperware putih tu letakkan duit depan macam Kak Zai cakap tu. Semua saya buat. Masya Allah. InsyaAllah. Kan. Sebab kenapa Zai nak bagi tahu you all stress ni dia akan aktif. Dia mencari untuk kita benda yang dia ada Zai, yang orang yang tak nak bercakap boleh tak offkan mic sekejap sebab nak dengar Zai punya explanation lah. Kalau tidak dia putus-putus. Boleh tak orang lain offkan mic kalau tak bercakap? Baru nak tanya baru on. Okay. So RAS ni dia macam mana kita nak aktifkan RAS ni untuk belajar dia kita tengok benda tu, kita tengok benda tu selalu. Kalau you all nak emas, tengoklah emas, tengok gelang emas selalu, tengok cincin emas selalu, tengok Zai minta sahabat-sahabat macam Kak Azwin, Izzah, yang mana yang ni tolong Zai kalau Zai salah sebab yang ni agak berat benda ni. RAS ni sebab saya takut salah orang faham. So kita tengok selalu benda tu. Nak emas, tengok emas. Nak kereta, tengok juga pasal kereta. Macam contoh tu Kak Linda nak peti ais, tengok gambar peti ais, apa semua. So tengok benda tu selalu dan buat VKOG dia sekali. VKOG tu untuk orang yang dah belajar, tahu kan VKOG tu, visualization. Macam contohnya, Allah ni Zai tunjukkan jadi tak berani lah. Saya takut sebenarnya. Zai boleh tunjuk lah macam mana simple duit InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Zai nak tolong je ya Allah. Zai minta kalau sahabat-sahabat yang salah faham, yang tak faham boleh PM Zai terus atau dengan Kak Azwin apa semua. Sebab agak berat ni. Okay, macam mana nak buat VKOG duit? Ini ilmu masa belajar kat SWS. Ni ilmu SWS tau. Zai minta tolong sangat. Kalau tak faham jangan kecam Zai. Jangan apa, tolong PM tepi, Zai boleh terangkan detail. Okay, contoh VKOG duit Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini duit. Okay. Itu cikgu sekolah lagi duit. So kenapa Zai nak letak dalam balang? Bila you all ambil dalam balang tu kan macam contoh kan Zai. Zai nampak bila bangun tidur atau nak tidur Zai nampak duit Zai banyak dalam balang. Lepas tu Zai terus ambil berapa Zai yang banyak tu. Zai buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zai VKOG VKOG dia kita dengar. Dia ada visual. Apa? Ya Allah, banyak kat buku. Ni apa? Tolong audio. Buku Zai yang ada. Okey, ada buku Zai jap. Okay, visual dia ada 5. Visual, auditory, kinesthetic, olfactory dengan gustatory. Visual yang kita lihat, so kita tengok je duit ni. Ya Allah, banyaknya duit aku. Zai selalu cakap dengan Allah. Sambil buat tu Zai buat ni. Ya Allah, banyaknya duit Zai, ya Allah. Terima kasih Allah, wah bagi duit yang banyak ni kat Zai. Masya Allah, ya Allah. Dengan duit yang banyak ni, ya Allah, Zai dapat buat banyak manfaat. Zai boleh bersedekah. Zai cakap dengan Allah. Sambil lihat ni, tengoklah. You all tengoklah duit ni. Tengoklah gambar Agung ni. Gambar Agung ni kat mana? Oh, kat gambar Agung ni ada bintang. Ada tepi-tepi dia ada kilat-kilat. Ada tulis duit. You all sampai nampak, you hafal duit ni. Dia punya apa yang ada dan ni, apa yang ada dekat gambar duit ni. Depan belakang. You tengok je. Sambil-sambil tu tengok dalam keadaan banyak dan tengok yang keadaan sedikit. Satu lain dengan keadaan banyak dan satu sedikit. Lepas tu, lah. Kan, dah tengok ni kan, dah tengok tau. Ni tengok belik. Tengok je, ambil masa tengok, ambil film. Lepas tu, dengar, you buat macam banyak-banyak macam ni. Zai selalu dengarkan macam ni juga kat anak Zai. Dia apa ni? Ni duit yang banyak. Macam tu. Ni dengar tau. So duit, kalau bunyi dengan banyak, dia bunyi dia macam ni. Allah dia takut sebenarnya nak ajar benda ni. Ajar. Nak tahu. Dia takut. Betul. Buat macam Zai buat. Share. So dia cakap, ni duit yang banyak. Ni duit banyak. Oh macam ni duit banyak. Macam ni. Macam tu Zai cakap. Dengan feel tau. So letak bunyi ni dekat telinga you all. So you all dengar macam ni. Dengarkan bunyi duit ni. Cik. Macam ni lah you all akan buat juga. Sebab tu kenapa kena letak banyak duit dalam balang. Supaya you boleh buat macam ni. Lepas tu you all lah boleh ajar anak-anak you all. Panggil diorang. Ni apa ni kakak?
Macam saya kalau kakak ni apa ni kakak? Duit mami yang banyak. Lepas tu macam ni bunyi dia. Lepas tu dengar kat telinga dia. Okey habis dengar sini. Buat dua-dua belah telinga. Lepas tu kinesthetik. Sentuh dengan tangan. Sentuh. Rasa duit ni. Rasa duit ni dia keras. Sambil-sambil tu dengar bunyi yang skala sekeping macam ni. Dia rasa keras. Lepas tu ada rasa tajam kat tepi-tepi dia. Okay. Zah selalu sentuh macam ni lah. Lepas tu Zah sentuh dengan gambar keadaan banyak. Kalau duit banyak macam ni. Ambil masa tau. Ambil semasa untuk rasa tekstur duit ni. Lepas tu olfactory, bau. Sedapnya bau dia. Sedapnya bau duit yang banyak ni. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah sebab Allah bagi Zai rasa duit yang banyak ni. Bau. Walaupun tak ada cium duit tapi dah terbau lah. Bau sampai sini lah Zai duit Oh, dia. dapat bayang lah bau dia. Masya Memang Allah. power lah. Betul bau wangi ya bau duit. Bau duit ni yang banyak. Kalau sekeping tak rasa. Tapi kalau you all Allahu Akbar. Ya Allah. Masalahnya kita orang ni macam auto terbau lah. Macam mana ni? Terus bau. Tanda dapat duit banyak lepas ni. Betul. Dapat banyak lah tu. Bila letak banyak-banyak. Boleh dapat ni. Allahu Akbar. Bau dia best bila letak banyak-banyak. Sedap bau dia. Zai suka. Kau dapat duit banyak juga. Amin. Amin. Bau duit tu, you all feel bau tu sampai kat hati korang, kat rasa dada korang, rasa macam dekat otak korang bau dia tu. Rasa feel bau tu. Ambil masa sikit. Betul sambil tu buat macam ni. Jatuh dah. Macam tu kan. Lepas tu yang keempat tu rasa dengan lidah saya tak buat lah. Sekarang, dulu buat. Tu abun dunia. Ya kan macam ya Allah. Jilat. Zai, Kak Ita gigit lagi Zai. Abun tak bagi Gigit dulu. Dulu kan waktu kita desperate lah. Masa tu Masya Allah tabarakallah masa baru dapat. Bukan desperate sebenarnya, kita excited. Desperate dan excited lah sebenarnya. Excited nak duit cepat banyak kan. Gigit macam Kozi kata jangan gigit. Dunia sangat. Tapi aku gigit juga. Cakap dengan Allah, saya gigit sekejap je. Esok saya dah kaya, saya dah banyak duit, saya tak gigit lagi tau Allah. Saya cakap macam tu dengan Allah. Saya gigit. Dah berlekuk dah duit tu kena gigit. Lepas tu kan aku gigit-gigit kan. Lepas tu bagi beli barang. Nailu al-Fatihim. So itulah cara duit. Okay tu So duit tu sebab tu kenapa nak banyak letak banyak. Supaya ras you nampak banyak, you nak buat tu dengan feel, dengan perasaan, dengan suka. Oh best gila. Duit je. Zai, kalau macam orang perempuan yang ada banyak barang kemas tu, sebelum tidur pakailah dulu lah. Bila bangun tidur dah pegang-pegang emas. Tak payah barang kemas ni. Kan ambil 1-2 je, tak payah banyak pun. Atau lagi bagus je you all pergi aktifkan ras dulu, pergi kat kedai emas. Okay, yang ni barang kemas. Yang ni Zai buat. Tapi Zai tak buat lagi dah. Sebab masa tu Zai terfikir barang kemas dah banyak kan. Zai jarang pakai. Lepas tu jarang pakai satu. Lepas tu Zai, bukan Zai berkira bayar zakat, tapi daripada Zai ni baik Zai sedekah benda yang lain semua kan. Barang kemas yang Zai beli banyak tau. So Zai, apa Zai buat? You all barang kemas kan, pergi dulu kat kedai emas. Apa yang you all nak tu pergi dulu kat kedai emas. Katakan rantai kan, rantai kat kedai emas tu kan dia dalam kedai aircon kan. Ambil rantai ke cincin ke gelang ke, ambil pakai. Rasa feel rantai tu kena kat leher korang. Sedapnya rantai best ni. Ya Allah, Allah bagilah rezeki untuk Zai dapat rantai ni macam tu. Lepas tu tengok rantai tu. Kalau macam cincin kan, kalau cincin tengok bentuk dia macam mana, sarung, rasa sejuk, rasa tekstur dia apa semua. Pusing-pusingkan mata you all selalu tengok. Lepas tu ambil gambar. Kena ambil gambar barang kemas tu. Tengok-tengok, lepas tu belik-belik, keluar masuk pakai. Susah hati orang kedai tu. So pakai 2-3 kali supaya you all dapat rasa tau. Buka supaya dapat rasa feel tu. Sejuk aircon barang emas tu kena kat kulit kita, rasa sejuk dia. Lepas tu jangan pergi kedai yang tak ada aircon, tak rasa sangat. So lepas tu
tengok selalu tengok kat kedai tu, keluar pakai, lepas tu tengok tekstur dia. Lepas tu cium tu. Buat konon-konon macam letak kat hidung lah, macam tengok tapi tercium sekali. Kawan Adam jangan pegang rantai kawan Adam cari gold bar Saya nak tanya okey, contoh gold bar lah Ustaz dah tegur tu. Okey, gold bar tu kalau kita tak pergi kedai, kita pergi kawan, kita minta kawan punya, kita buat VAK dengan dia. Adakah dia akan efek tak kalau kawan tu pula tiba-tiba yang akan bagi kita terus? Tak adalah. Tak kan? Barang kemas ni, satu ada ni saya dapat daripada Cozy. Bila kita, sebab saya pun perasan benda ni, bila kita simpan barang kemas, dia ada getaran yang sangat kuat tau. Getaran untuk tarik datang kat kita. Dia bermula dengan 10, dia 1 kg, tarikan dia datang lagi. Dia ada tarik getaran dia untuk datang. Yang paling bagus adalah 10 kg. Itu memang hidup you all tu akan penuh dengan emas je. So, kenapa you all letak bed dalam bed you all? Letak bed tu 10 kg ke 10 gram dulu? Mana yang mampu dulu Kak, mana yang mampu dulu. Okey. So, letak dalam bed tu. Lepas tu kena you macam disciplinkan diri, next month ambil lagi. Letak katalah 1 gram, next month 1 gram. Itu kena disciplinkan diri. Sebab dia selepas 1 gram, 10 gram, 1 kilo, dia akan ada getaran-getaran dia untuk tarik lebih banyak lagi. Tapi untuk dapatkan 10 gram tu, dekat 1 kilo tu agak kita kena paksa diri kita untuk simpan lah. Tapi selepas tu insya-Allah Allah akan senang. Sebab emas ni dia punya frekuensi dia memang tarik kuat, dia memang sangat kuat. So itu emas. Sikit pasal emas lah. Yang Zai nak sentuh pasal duit lah tadi. So duit okey settle untuk BKOG dengan RAS. Kak Zai, kalau duit yang untuk duit masuk tu letak duit saja, kad pun tak boleh letak ke macam mana? Tak boleh. Kalau ada unsur-unsur keluar jangan letak. Gambar-gambar anak kita pun tak boleh letaklah duit saja. Boleh. Barang kemas tu jangan simpan dalam beg duit. Golbah je simpan dalam beg duit. Barang kemas tu simpanlah ke tempat yang macam-macam. Kalau you all nak barang kemas banyak, letaklah macam Zai dalam balang kaca tu supaya senang selalu dapat lihat tengok. Senang buat BKOG. So maksudnya beg duit yang untuk yang kita simpan duit tu nipis je lah, untuk duit sahaja. Dia masuk sahaja. Duit sahaja. Duit masuk sahaja. Okey. Kak Zai nak tanya. Wallet baru ni. Yang duit dalam balang tu boleh ke in out ke tak boleh tentu kat situ? Kalau dah banyak boleh je in out. Kalau dah banyak. Okay. Belum tu macam buat macam dalam beg duit tadi lah, tok Allah. Alright. Nanti dia jadi out aja. Betul. Kena paksa diri. Senang nak ambil. Sebab kita nak activate RAS kita. Betul. Nak activate RAS tu dia kena banyak. Dia kena biar je kat situ. So tak payah out lah tengok je. Kalau boleh jangan out. Kak Zai, contoh duit masuk tu duit yang macam mana? Duit yang masuk tu duit yang macam mana? Duit apa? Duit masuk. Apa soalan macam mana? Contoh duit masuk tu yang Kak Zai cakap duit masuk tu duit macam mana? Duit masuk duit macam mana tak faham. Duit masuk daripada saya cuba sale ke macam tu lah. Daripada sale. Yang kita dapat duit. Yang maksudnya daripada you all punya pekerjaan, daripada sale, daripada perniagaan you all, duit orang bagi you all ke Orang bagi, suami bagi. masuk. Kalau you nak keluarkan, bila dah banyak kan, sebab tu kita ada 2 tempat. Kita ada bahagian duit satu yang masuk tak keluar-keluar, yang kita talk to Allah untuk jadikan dia sebagai penjemput rezeki. Satu lagi duit yang kita keluar hanya masuk dalam simpanan bank saja. Itu kalau Kak Zai lah, kalau you all tak ada kad, debit card tu. Bila you all nak berbelanja, debit transfer duit dalam Mari. Yang letak dengan duit keluar boleh kan? Macam mana? Kalau yang kad tu, kita letak duit yang kita keluar tu dekat situ boleh kan? Sebab yang boleh. Kita keluar boleh untuk energi keluar saja. So yang saya rasa kalau macam Maybank sekarang, Maybank ada kita boleh create account untuk purchase tau, macam MAE account tu.
So kalau kita nak asingkan kita punya perbelanjaan daripada saving account ke daripada personal account, kita boleh pindahkan ke MAE account tu. So kita boleh guna MAE account tu je lah separate account untuk purchasing. Betul tak? Zai? Boleh macam tu kan? Boleh. Kadang-kadang setiap daripada kita ni ada 2 ke 3 account bank. Macam Zai dah jadikan Maybank Zai duit masuk, RHB Bank Zai untuk keluar. So agak-agak RHB Zai macam dah tutup sikit belanja, Zai transfer Maybank ke RHB. Memang asing kan benda macam tu. Oh, even account bank pun asing bukan wallet saja So sama je lah dia. Kalau macam terlalu macam menjagalah. Macam Zai memang Zai jaga gila. Oh, kita kena tiru. Kita kena tiru bulat-bulat 297. Betul. Maknanya duit masuk tu cuma betul. Maknanya duit masuk tu cuma boleh keluar ke bank sahaja. Ya, betul. Zai. Akak nak tanya sikit. Kalau Zai kata kalau account masuk, account bank keluar. How about kalau orang yang business ni, dia nak statement yang cantik tau, in and out. Jadi baru senang nak buat loan macam loan. Macam mana kalau Zai kata suruh buat 2? Macam company Zai buat 2 bank. Satu Afim Bank untuk duit masuk je. CIMB Bank untuk duit keluar. Lepas tu bila kita nak masuk tender, nak masuk apa kan, kita attach dua-dua account. Oh, boleh. Boleh. Ingatkan satu statement account tu bank nak tengok in and out, aktif in and out. Tak betul. Selalunya Zai akan terangkan bank. Memang kita orang displaykan duit masuk satu bank untuk kita tahu. Kita tengok setiap hujung bulan ada duit yang banyak, bank balance. Tapi saya rasa masuk akak tadi tu Zai, saya rasa tak ada masalah. Kalau duit masuk daripada mana tadi, CIMB contoh, masuk CIMB keluar dekat Afin kan. So tapi antara CIMB pergi Afin tu kan ada transaction keluar. Betul. Kan dia bukan keluar pergi customer, maksudnya daripada bank kepada bank lah kan. Betul. So tak ada masalah lah saya rasa kan. Betul kan? Masalah customer bayar je lah. Customer bayar, dia masuk account kita, dia bayar kat kita je lah kan. Betul. Okey, itu pasal duit. Itu lagi cara lagi nak aktifkan RAS untuk duit ada sentiasa kat kita. Kita letaklah duit tu dekat merata tempat. Contohnya gambar duit ni gambar duit pun boleh letak dekat wallpaper handphone kita. Dekat macam Zai letak kat buku nota Zai yang selalu bawa pergi mana-mana. Tapi Zai tak letak duit sekarang. Zai letak gambar kita Belfire, gambar Kaabah dengan dekat Pandua tu je dah letak dalam buku note Zai sekarang. So macam dulu dah letak dalam buku note Zai, kat wallpaper handphone. Kalau gambar edit boleh tak? Kita ambil gambar kita lepas tu dengan duit banyak keliling, boleh tak? Boleh. Kita tengok gambar duit yang banyak, boleh. Kita edit lah gambar kita baring atas duit ke macam tu. Baring atas apa tu Ustaz ni. Foto duit sekarang Ustaz converter ni. Cadar semua duit. Oh, cadar duit pun ada Ada. Nanti akan nak keluarkan tudung duit. Tudung duit. Nanti tudung kena rampas. Tudung kena rampas saya. Kita aktifkan RAS lah duit. Aktifkan RAS dengan VKOG pasal duit. Ada apa nak tanya lain pasal duit? Zai, boleh letak duit dolar ke sekeping 2 tak dalam kita punya purse tu? Boleh. Tapi saya ada dengar macam Coach Z cakap masa dia dekat Indonesia dulu, dia masukkan ringgit untuk RAS dia, tapi tak masuk-masuk. Rupanya pasal dia kat Indonesia, jadi dia kena tukar kepada rupiah. Sebab macam ni, itu kalau akan nak letak dolar tu, kalau akan nak akan nak buat VKOG boleh untuk pergi ke ke tempat-tempat tu. Akak buat untuk RAS dengan VKOG. Tapi kalau nak masuk duit dalam campur dengan tu, dia macam nanti tengoklah duit mana yang banyak dalam duit akak. Okey. Yang akan datang ke akak selalu. Kalau sebab macam contoh tadi yang Kozi cakap, dia kata dia letakkan RM dengan rupiah. Dekat sana. Dan banyak tengok rupiah compare to RM dekat sana. Okey, faham. Nak tanya kalau macam kita ada 2 wallet tadi kan.
Kalau 2 wallet, maksudnya kita ada satu duit masuk, satu duit keluar kan, wallet kan. Lepas tu kalau kita nak buat bayaran, jadi kita ambil duit daripada, kalau kita standby ialah duit dalam wallet nak keluar kan. Jadi kalau wallet keluar tu dah habis, so kita ambil wallet daripada wallet simpan tu baru pindahkan ke wallet keluar, macam tu kan? Betul. Okey, kenapa tadi ada tanya Zai nampak dia tu duit yang kita letak dalam beg duit tu yang 1,000 tu kenapa dia tak situ tak keluar-keluar, supaya bila kita buka mata pula. Bila kita buka beg duit kita, mata kita ni akan nampak duit yang banyak dalam beg duit kita. Sebab tu duit akan banyak, insya-Allah Allah akan bagi kita duit yang banyak sebab subconscious mind dengan ras kita nampak duit yang banyak. Tetapi kalau kita buka beg duit nampak duit sikit, duit tak ada. Itu yang kita macam duk tasbih lah, duit aku tak cukup, duit aku tak banyak, duit tak ada. So itu yang bila kita buka duit tak ada duit, tak ada duit dalam beg duit tu, itu yang kita nampak selalu. Sebab tu beg duit kita selalu tak ada duit. Oh, saya tak letak duit, saya takut habis belanja. Dia energi tu. Tapi kalau yang dia orang selalu pakai kad tu kan, macam dia tak suka pakai cash lah, mana sentiasa pakai kad. Macam Rose kan, Rose kan jenis yang dia jenis pakai kad aja, nak bayar apa kad kan. Cash money dia tak ada. Untuk bayar pakai kad tak apa Kak. Untuk duit dia je dalam beg duit. Beg duit kena cantikkan dengan duit kan, beg duit. Tak boleh kosong Rose beg duit kau. Jadikan ibu duit. Okey, lepas ni aku isi duit. Beg ibu duit tu boleh tambah-tambah. Betul, dia suka kosongkan beg duit dia. Ibu memang saya dah biasa belanja pakai kad. Ayolah, suatu saya baik dengan Rose. Rose pinjam duit RM50. Tak ada duit Mi, duit aku dalam bank. Alah lemah, aku dah pinjam duit RM50 pun susah. Si budak ni Rose ni. Rupanya dalam beg duit dia tak ada duit. Dia aku kaya dekat bank aja Mi. Alamak. Sebab bila ada duit dalam bila ada cash nanti nak belanja je. Tu kelemahan saya. Sama lah saya Kak Ros, saya pun macam tu juga. Jadi tak berani nak letak duit dalam wallet. Lepas untuk ras Ustaz nampak Ustaz ada banyak duit. Buka beg ada duit. Oh, sekarang kena tukar. Sekarang ni kita ada 2 wallet lah. Kita ada 2 wallet. Ustaz kena cari wallet yang ada mangga. Wallet lock. Jadi Ustaz boleh tarik. Tadi kena pakai 2 wallet lah. Satu wallet letak duit, satu wallet letak kad gitu lah. Betul. Zai, kalau ibu duit tu, kalau ibu duit tu kita boleh tambah-tambah kan, nak cukupkan 1,000 kan? Boleh. Kalau kita ambil, kalau kata kita macam terdesak ke apa kan, kita ambil, kita ganti balik tu kena niat balik kan? Betul. Kalau dah ambil kena ganti balik. Kalau kita kata terpaksa nak pakai, ganti balik. Niat balik lah. Kalau macam saya selalu niat balik lah. Kalau wallet saya yang buruk ni saya keluarkan untuk duit keluar saja boleh kan? Itu wallet baru. Kalau wallet baru letaklah duit. Sayang lah wallet ni ada nostalgia. Jadi apa Zai? Jadi betul tak apa yang saya faham ni? Okey. Pasal ada yang ramai tanya yang untuk top up ke wallet keluar tu, daripada wallet yang masuk ni, duit masuk kat wallet merah ni contoh. Jadi untuk wallet biru ni yang untuk duit keluar ni kita ambil kita hanya ambil contoh 100 apa yang perlu kita masuk dekat wallet keluar ni. Macam tu. Betul. Lepas tu Zai, kalau baki dia kita nak masuk duit dalam mana? Dalam duit keluar ke duit masuk? Duit masuk Duit masuk lah ya? Oh, nanti mesti orang kedai tu heran. Keluar duit beg lain, masuk duit beg lain. Saya Orang kaya. Pakai kad. Banyak beg. Tak apa Kak Ita. Pakai kad. Kita perlukan demi kaya raya. Betul. Ya, rezeki yang mencukupi. Masya Allah. Tanya. Nak bayar zakat 2,500 sebulan ni Kak Ita. Amin. Ya Allah. Kalau wallet duit masuk tu kita kena bawa dalam handbag kita juga ke simpan kat rumah? Bawa je lah, tak apa. Nanti kita kena bawa 2 beg pula kalau tak masuk dalam handbag. Tak, sebab tu lah Zai disiplinkan diri Zai. Keluar, kalau nak keluar bawa beg yang keluar tu je lah. Masa tak jarang Zai bawa masuk, bawa pergi mana. Tapi kalau masuk beg duit dalam handbag tu tak ada masalah. Kalau handbag besar nak dua-dua tak ada masalah. Perempuan handbag dia besar kan Zai kan?
Nanti kalau asyik bawa je asyik pinjam. Zai, beg yang bawa keluar tu, beg yang bawa keluar tu tak semesti letak duit banyak dalam tu Tak. Untuk kita. Cuba korang biasakan diri keluar pakai kad, jangan pakai duit. Energi duit keluar tu sangat tak bagus sebenarnya. Betul. Rasa lain. Konsep memang rasa lain. RM16. 16 Zai RM5 pun Kak Zai pakai kad. Memang tak nak cash keluar. Nak tanya sikit, sekarang ni kan macam ada payment system lain kan, macam ada Shopee Pay, ada Touch and Go. Itu kira macam duit keluar kan? Ya. Itu Zai dah ajar sebelum ni Ustaz. Kalau apa-apa kita nak buat transaction duit yang daripada bank ke apa ke, jangan buka waktu malam selepas keluar. Okey, faham. Terlepas kereta api. Sebab bila waktu malam tu kita tengok benda-benda yang baik yang masuk je, yang baik je, yang waktu alfa ni, sebab bila waktu alfa dia akan masuk dalam subconscious mind kita. So, kita tengok duit masuk je waktu malam. Benda yang baik waktu malam. Kalau dah keluar sebelum isyak lah paling lambat. Puan Zai, kalau biasanya ni pengalaman saya, bila kita ada duit, kita ada emas dalam purse kita, memang rasakan lain saya, energi tu lain. Dia punya pemikiran pun lain, rasa wah aku banyak duit lah, aku banyak emas lah, macam tu. Macam kalau nak belanja tak ada rasa down. Betul? Dia punya feel sebab kita ada banyak duit tu yang mempengaruhi perasaan dia kita buat, kita rasa dengan kita buat rasa fikir tiga tu sangat memainkan peran. Align. So yang itulah Zai cakap tadi, RAS BKOG jalan sekali. Pagi dengan malam. Kalau sempat pagi dengan malam lah. Macam Zai buat malam je sebelum tidur. Sebab Zai alhamdulillah sebelum tidur ni, kalau you all perasan Zai jarang WhatsApp ke online ke apa semua malam. Sebab Zai melakukan aktiviti-aktiviti yang Zai dah susun malam tu. Jurnal kesyukuran, list to do, buat BKOG, RAS sebelum Zai tidur. Pukul 10.30 paling lambat lah. So you all pun sama. Zai kadang-kadang Zai tengok you all pukul 11 malam, pukul 12 malam pun online lagi. Masya Allah, korang ni cakap. List 7 tu list kesyukuran Zai? List 7 tu list kesyukuran tu ke? List to do. List to do. List to do. Okay. Maksudnya esok Zai plan apa besok. Daripada pagi tu apa-apa Zai buat list Zai. Dia sangat membantu tau you all punya apa. You akan nampak sebenarnya bila you dah plan daripada malam tu, Allah bantu besok. Zai tak habis belajar lagi. Zai tak sempat nak membaca lagi. Sebab yang ni Zai belajar daripada Afnan dulu. Apa relatednya kita, sebab satu lagi power of alam tu. So setiap malam Zai akan tulis apa yang Zai nak buat esok. List to do. Nak buat, nak pergi jumpa orang, nak pergi ni, nak pergi ni. Zai akan selalunya, Zai akan memang akan buat apa yang Zai tulis je. Allah. Dia macam mengatur tau. Dia macam mengatur yang kita punya plan untuk besok. Zai nanti yang ni Zai tak habis baca lagi apa related dengan list to do, dengan kalam, the power of kalam ni, dengan list to do, dengan esok ni aktiviti. Zai tak habis baca lagi. Nanti Zai bila dah faham, mesti explain kat adik-beradik dengan sahabat semua. Nak share Zai nak share pasal list kesyukuran tu kan. Okay, kan semalam kita buat list kesyukuran tu. So kan Betty ada beli buku checklist tu tau. Buku checklist tu dia satu page je tau dia punya untuk list kesyukuran tu. Tapi tak cukup. Memang ya Allah banyaknya sampai 3 muka surat. Okay, terus ya Allah banyak. Kalau betul lah bila kita tak tulis, kadang kita tak tahu kan. Sebab kita tak kita tak appreciate. Bukan nak kata tak appreciate, kita macam tak ingat kan. Jadi bila tulis sampai 3 muka surat, cakap ya Allah seronoknya. Barulah kita rasa daripada sekecil-kecil benda kan kita tulis kan. Betul lah, seronok. Kita boleh menghayati kesyukuran yang Allah, kesyukuran apa Allah bagi kat kita. Kita rasa sebab ya Allah betapa beruntungnya kita. Macam contoh kita masih sihat hari ni, kita boleh makan lagi hari ni, kita boleh rumah yang selesakan hari ni, kita ada kawan yang ramai lagi hari ni, ya Allah. Kalau kita boleh feel kesyukuran, Zai kan memang
Umur setengah satu sebab nangis lah bila Betty buat Betty list beli kesyukuran. buku Betty beli buku kesyukuran. Dia bukan, dia checklist untuk 100 days punya challenge. Dia adalah apa yang kita kena buat tu, ada zikir kita. So setiap hari, tapi kat checklist tu dia ada sebelah tu ada aktiviti untuk list of kesyukuran. Tapi dia bagi satu page je lah untuk yang sebelah untuk list of kesyukuran tu. So tapi sebenarnya untuk list of kesyukuran ni Betty dah belajar dah 2 tahun dah sebenarnya, tapi tak konsisten tahu. Lepas tu bila kita buka balik buku yang dah 2 tahun tu nampak betul lah ada apa yang kita tulis tu ada dapat sebenarnya. Bila kita check balik apa yang tulis tu ada sebenarnya bila kita buka balik kan. So cakap alhamdulillah lah kena belajar istiqomah kan lepas ni kan buat kan. You all, mana yang tak buat lagi tu cuba. Masya Allah, memang ramai yang dah proven diorang buat, Allah bagi. Buat je. Dia bila buat sorang-sorang memang jadi malas, tapi bila dalam grup macam ni baru semangat. Ya, betul kan. Barulah start buka balik tu yang buka balik dah 2 tahun punya buku tu silap balik kan. Sebab kan Zat yang ni memang betul-betul kaji tau. Zat betul-betul baca cari sana cari sini apa semua tau. Kalau dengan align apa yang kita fikir saat kita bila align pop dia akan terus masuk dalam subconscious kita. Sebab untuk dapat benda yang kita nak Allah bagi, dia kena ada dalam subconscious kita. Cara yang sekarang adalah dengan menulis. Apa yang dia bunyi? Ada ceramah agama ni. Kita jumpa siapa yang ni. So, dia align tu macam berdetik hati macam berdetik hati. Align tu waktu akak tulis tak? Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Ni cakap punya nak feeling tu kita cakap dengan apa yang rasa kat hati kita. Tu apa yang dimasukkan align. Lepas tu apa kat otak kita tu yang keluar dekat mulut tu dengan hati kita. So dia bila 3 ni jalan sekali memang align, dia akan yang ni belajar dekat kelas dengan Afnan dengan ada orang nampak lagi ni tak kata tu. Ros bising Ros. Saya. Bising. Bising So dia align 3 tu bila kita cakap, kita tulis dengan apa yang keluar dekat fikiran dengan hati kita. Itu yang dikatakan align. So kalau yang terbaik ialah pen warna merah lah, sebab kalau you all nak cepat lah, nak cepat Allah makbulkan insyaAllah. So bila align tu insyaAllah dia akan senang masuk dalam subconscious mind kita. So lepas tu bila you all, kenapa Zai galakkan you all buat sebelum tidur, macam Zai cakap tadi, waktu kita nak tidur ni kita dah ready dah kita nak tidur, masa tu otak kita dah separah sedar. So, bila benda yang separuh sedar memang senang masuk dengan bangun tidur. Bangun tidur Zai selalu ras lah, aktifkan ras dengan buat BKOG. Buat sebelum tidur. Buat dulu, cuba dulu buat benda yang kecil-kecil. Kalau tak tahu ada orang cakap dengan Zai, dia tak tahu nak syukur apa. Syukur istihad, syukur ada mata, tangan, telinga, ada rumah, ada kereta, ada anak yang sihat, ada mak ayah lagi. Ada adik-beradik dengan rezeki. Ada adik-beradik, ada banyak. Kalau nak tulis, memang tak tertulis. Ya Allah, jangan kesyukuran ni benda yang dah dapat dan belum dapat. Tutup balik dengan dah dapat, yang tu terbaik lah. Dah dapat, belum dapat, dan tutup balik dengan dah dapat. Sebab ras kita, dia tak tahu pun kita dah dapat ataupun belum. Dia kena susun 3 dah dapat, belum, waktu dah dapat, belum, waktu dah dapat. Yang terbaik macam tu lah. Tapi kalau akak macam penat, macam kan, buat je lah, dah dapat 2, 3. Sebab yang dah dapat tu kita dah senarai kat atas habis. Dia tinggalkan 1 tutup bawah. Sebab untuk feel yang feel dah dapat tu. Zai,
Ya. Nak tanya yang 79 tu kerana apa 79? Semalam lupa lagi nak tanya kongsi. Okey, lepas tu kan. Lepas tu lagi satu, saya dah ajar husband saya suruh tulislah 79 impian yang dia nak tak. Tengah-tengah tulis dia kata boleh tak? Aci tak? Kalau dia nak berak ke, lepas tu sambung balik. Boleh ke? Aci. Ngelak. Tak aci. Aura toilet ikut dia. Okey. Tak aci kena fokus satu masa lah. Ya. Itu yang agak berat. Kak Zai baru ni dia buat. Pagi ni dia nak buat. Lepas tu alamak sakit perut aci tak kalau pergi toilet kejap. Tak aci. Kalau dia nak pergi bank tak apa. Ambil duit. Ini dia pergi bank belakang rumah. Tu sorry lah bank tu. Kalau pergi bank duit tak apa. Tak boleh tinggalkan. Bila dia tinggal getaran Zai tak tahulah. Zai tak baik nak terangkan. Tapi Zai rasa lah bila tinggalkan the power of kalam dengan untuk ni tu tak ni. Kak Awin dengan Kak Zai pernah tuliskan waktu bila Kak Zai tulis tu? Kak Zai pagi, malam. Kalau yang akak belajar dengan Cozy dulu, ini teknik lain tau yang Cozy ajar. Kita orang kena tulis lepas subuh, antara lepas subuh ke sebelum habis waktu duha. Within that time lah. Mana before Zuhur lah kena settle semua. Before Zuhur. Sekejap Daniel senyap boleh tak? Sorry. Sebelum Zuhur. Lepas tapi apa yang Azrin perasan, kenapa Cozy suruh tulis macam kita fokus. Sebenarnya benda tu fokus. Sebenarnya macam tadi siapa tanya Zila bukannya tak boleh kalau suami tu nak pergi toilet buang air besar kan terberak pula dekat tempat duduk. Kan satu hal nak cuci kat situ. Dia kalau emergency sangat tu boleh, cuma kenapa kita kata tak boleh tu kan sebab kan. Cuba bayangkan kalau kita fokus tulis masa waktu tu macam saya kata tadi, dia align tau. Sebab kita nak dapatkan align tu, kita nak dapatkan affirmation. Sebenarnya menulis tu adalah affirmation, visualize dan kita feel. Benda ni sebenarnya kita sedang buat. Ini apa yang Azrin perasan lah bila setiap kali Azrin ulang-ulang dan flashback balik yang dulu masa Cozy kata kenapa tulis macam Kak perasan sebenarnya kita tulis tu kita tengah affirmation sebab kita menulis dan kita bercakap dan otak kita ni dia so, kita tulis affirmation dan kita visualize sambil menulis kita dah visualize apa benda yang kita nak tu yang tadi kita affirmation dan last kali dalam pada waktu yang sama. So that's why kita nak kena fokus dalam masa 2 jam tu. Cuba bayangkan kalau kita keluar, kita tulis, dah tulis 20. Lepas tu pergi masak lah dulu, lepas tu sambung lah. Dia punya, kita nak dapatkan feel tu. Kalau kita boleh dapat feel that time, okay. Cuma kita macam sebab kita baru-baru belajar ni, kalau boleh fokus dulu. Bila kita dah expert, dah tulis banyak kali, dah 2 minggu, 3 minggu tu kalau kita nak tinggal-tinggalkan tak apa. Tapi sebenarnya Allah ni baik sebab ni pengalaman akak. Bila tulis 79 kali tu, hari pertama memang sangat banyak cabaran macam Azrin. First day tu ya Allah mengantuk gila nak habiskan, nak paksakan. Masa tu belajar petang, so nak kena habiskan sebelum pukul 12 tengah malam. So memang paksa diri kena habiskan. Tu esok pagi tu start journey pertama lah. Start daripada pagi, masa tu Azrin start lepas waktu duha lah, dalam pukul 9 pagi je tu Azrin start. Ya Allah mengantuk gila, Azrin nak habiskan walaupun dah tahu dah Cozy kata kena habiskan sebelum waktu duha. Tapi sebab mengantuk gila sampai pukul 6 petang ke 7 petang baru habis tulis 79 tu. Tapi tak apalah, tulis je lah, janji dah habis 79. So hari ketiga tu kita dah tahu dah nak adjustkan masa tulis tu. Hari ketiga tu dapat selesaikan dalam tengah hari petang. Hari kedua tu pun cabaran juga, hari ketiga tu. Masuk hari keempat tu alhamdulillah kita dah boleh adjust dah. Boleh siapkan waktu pagi tu. Dan bila hari keempat tu dia dah macam kita dah boleh fokus.
Dan masuk hari kelima tu, masa tulis tu, ya Allah, dia macam ada suara yang macam bercakap dengan kita, okay, apa kita nak tulis, apa kita nak tulis tu. Sebenarnya masa nak tulis tu, sebelum tu nak tulis tu tak ada idea, macam kena berfikir apa yang aku nak tulis. Hari ke-4, ke-5 tu dia datang muncul-muncul dan feel dia tiba-tiba tengah menulis tu, air mata berjurai. Azim macam, kenapa tiba-tiba aku tulis ni tapi kenapa tiba-tiba air mata berjurai ni? Tapi macam kita layan je lah, berjurai, feel. Rupanya, bila Azim tahu, rupanya bila kita dapat feel tu, itu memang sangat-sangat powerful. Dan ada yang Azim dengar, mengatakan bila kita dapat feel tu, dan miracle akan hampir pada kita. Sebab kita dah feel, dah align sangat apa tu yang kita buat affirmation tu. Dan Masya Allah tabarakallah, hari ke-6, ya Allah gigil ni Azim cakap. Hari ke-6 Azim dapat miracle tu. Walaupun belum lagi selesai 21 hari tu. Hari ke-6 Masya Allah tabarakallah, lepas subuh tu ya Allah, berdesuk-desuk miracle Azim dapat. Memang the power of pena. Yang tulis 79 tu benda yang sama ke everyday? Yes, yang Azim belajar tu. Hari pertama sampai the last day pun tetap kena sama hari-hari. Yes, Azim tulis sama. Ini kalau you all extreme nakkan something yang you all nak sangat. Ini Azim tulis kebetulan tahun 2018 Azim belajar ni. Masa tu memang Azim nak capai 100,000. Masa tu Azim buat business entry. Itulah pertama kali seumur hidup Azim capai 100,000 dalam masa sebulan tu. Sebelum ni Azim tak pernah capai. Sebenarnya tapi masa kita tulis tu macam ada biawak-biawak. Boleh ke engkau ni kan? Kita kena fokus. Ada tak experience Kak? Macam tu ke? Saya dah cuba dah semalam tapi macam ada biawak ni. Betul ke engkau nak capai ni minimum berapa-berapa ni? Betul. Sebab akak pernah personal coaching dengan Cozy dulu. Sebab sebenarnya masa tu akak target besar tapi macam ada biawak. So cakap dengan Cozy, sebenarnya target besar tapi takut ada biawak tu. Sebab akak tak pernah capai 100,000 sebab kalau dulu paling tinggi pun dalam berapa ribu, 40,000 macam tu. So Cozy kata okey, takut biawak Azim ni besar macam tadi siapa je cakap, Zila cakap tadi. Noraida, ya. Okey, takut biawak kita ni sebab biawak kita besar lagi. So cuba kecilkan sikit dulu. So macam akak itu Azim tu daripada 40,000 paling tinggi capai. Sebenarnya biawak ada juga sebab macam bila Cozy kata okey awak target 100,000 dulu. Sebab kalau ikutkan lebih daripada 2 kali ganda, hampir 3 kali ganda kan. Tapi okeylah tak apalah, just fokus okey 100,000. Cuma macam kita yakinkan pada diri macam apa Azim buat. Azim yakinkan pada diri Azim sebab ada 3-4 orang top stockist yang dah pernah capai 100,000. So Azim bercakap dengan biawak Azim ni dan juga ras Azim kata Azim sebutlah nama top stockist tu. Contoh Azim sebut Kak Junai, Kak Midah, Kak Aziza dah pernah capai 100,000. So aku pun boleh capai. So Azim cakap macam tu. Saya selalu saya nak contoh Win, contoh ayat Win apa? Contoh ayat Win minta 100,000 tu. Saya nak capai 100,000 macam tu. Sekejap bukan sekejap Tak nak tahu juga ayat-ayat cinta tu. Jangan kita salah tulis ayat cinta habis yang datang lain. Cinta sejati. Kita kena copy paste orang berjaya. Itulah aku takut salah tulis ayat cinta. Jangan cinta hati datang. Ayat getaran dia Kak Umi ayat cinta kita tak tahu. Kan Pak Bangla kan datang Bangla. Jumpa aku. Masa Azim belajar ni tekniknya Azim tak guna tulingan pen. Azim dengan pensel. Oi, pensel lah pula. Ada ramai kata pakai pensel sebab kalau tu pensel. Azim tulis dengan pensel, lepas tu pensel tu tak boleh sharp. Masya Allah. Dia lagi cabaran masa ni. Dia bagus pakai pensel ke pen? Ramai kata masa saya belajar dulu suruh pakai pensel. Masa saya belajar juga dulu. Oh, yang original dia pensel Al-Quran, dalam Al-Quran kalam tu pensel. Yang nak kena pensel sekejap lagi. Saya dah jumpa dah ayat dia, ayat kalam. Nun demi kalam dengan apa yang mereka tulis. Ayat pertama.
Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sesekali. So apa the power of kalam tu, pensil tu. Ui, banyaknya impian. Mana Win ayat? Ayat cinta. Aku tak sabar nak dengar ayat cinta kau. Allah Akbar. Sebenarnya dengan izin Allah Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Azim tulis. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan izin Allah, saya telah mendapat pendapatan sebanyak minima RM100,000 dari Intri bermula bulan Ogos 2018. Ini yang dulu punya lah yang Mas Azim tulis. Yang dapat hit target tu hit target 100,000 tu. 100,000. Panjang ayat tu kena ulang 79 kali. Acik tak? Win, Acik tak kita pendekkan ayat dia? Pendek. Aku dah 100,000. Lepas tu turunlah. Cepat siap 79. Tak boleh. Kena ikut. Pendek ayat. Lepas tu kalau nak berjaya kena ikut bulat-bulat jangan nanti kena potong. Saya Win ulang. Janji dapat. Ulang balik. Kak Win ulang mula. Ulang mula Kak Win. Lepas tu kan you all tak boleh tulis short form tau. You kena tulis panjang. Contoh macam dengan kan tulis DGN. Kena D. Baru nak tanya. Aku tak boleh short form. Tak boleh. Alamak. Tak tahulah kalau you all tulis. Tapi Azim memang masa tu faham tak tulis short form, memang tulis panjang. Baru Kak Umi tahu macam mana boleh mengantuk itu pasal lah. Tak boleh short form, tak boleh ayat pendek-pendek. Ini memang tidur atas meja. Saya ya Allah sampai first day tu terbaring-baring. Tulisan mula-mula cantik, lepas tu sengit. Lepas tu kita pun tak faham nak baca apa. Win, is it boleh ke kita make it makna sama dengan ayat Win tapi kita make it short tapi padat. Supaya kita boleh ke? Contoh ayat akak apa? Yelah macam nak 100,000 tu kan. Kita nak target 100,000 bulan ni. Bulan ni lah. Itulah. Tak boleh pendekkan dia. Alhamdulillah saya dapat sale bulan ini 100,000. Boleh kan Kak Zul dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Pendek je. Sebab senang sikit nak ulang sampai 7-9 kali tu. Aku tak nak panjang-panjang penat. Kak Umi nak duit tak? Nak. Kak Umi jangan malas. Kak Umi kena tiru bulat-bulat. Kak Win, yang tulis RM100,000 tu macam mana? RM100,000 ke mengeja juga? Tak. RM100,000,0000. Oh, titik 00. Bukannya 100K. Macam tu K. Dia tak faham K tu apalah. Dia ingat nama Kamilah tu. Datuk K. Datuk K ke Kau kena cakap. Sebab ni memang buka buku pertama balik ni. Macam saya kata simpan buku pertama tu. Betul? Zai simpan 3 keping buku. Waktu Zai dapat gaji 8,000, 15,000. Lepas tu dapat pergi haji dan umrah tu. Free. Sponsor by Allah. Masya Allah. Ni nanti satu lagi nanti Zai tunjuk you all minggu depan. Satu lagi yang sangat best. Ya Allah tak sabarnya Zai. Kalau kita nak nak excited Kak. Win, kalau kita punya nak tu dah terlalu banyak, macam mana nak tulis tu? Kena nak 100,000 nak pergi umrah. Nak 100,000 nak pergi umrah, nak ini. Kak Umi kau jangan tamak. Satu-satu dulu. Tapi kan Kak Umi, alhamdulillah dengan izin Allah, bila Azim capai 100,000 ni, bila Azim tengok balik, Azim capai pergi umrah 2 tahun berturut-turut dengan izin Allah. Azim dapat pergi Korea. Ni semua sponsor by Allah. Lepas tu dapat emas. Oh, daripada 100,000 yang Awin doa tu, Awin minta tu. Kau start 100K. Tulis tu. Azim tulis. Macam ni, yang apa macam Kak Azim buat tu, Kak Azim buat lanjut dia kesyukuran kan, yang semua-semua banyak tu kan. Yang ni tak. Yang ni 79 akak tulis dekat kertas lukisan. Bukan buku Tak. Yang 79 tu akak tulis untuk 100,000 je. Yang lain-lain macam akak pergi Korea, akak dapat pergi umrah tu semua akak tulis kat mana? Dekat kesyukuran ke dekat 79? Dekat sebelah 79. Oh, tulis je. Tapi tak tulis 79 kali lah. Yang tu tak. Yang tu tukar-tukar. Cuma yang sale nak 100,000 tu tulis 79 kali. Setiap hari without fail.
Tapi sebenarnya ada fake juga tulis ni tau. Tapi itulah Azim kata Allah ni baik. Sebenarnya Azim pun tak selesaikan lagi 21 hari. Tapi hari ke-6 tu Allah dah bagi miracle. Dan last kali masa 31 bulan Ogos tu, sebenarnya bila Azim flashback balik, rupanya Azim buat tersenyum. Sebab masa tu belum ada ilmu tersenyum ni. Last day tu sebenarnya Azim dah macam surrender tau. Sebab masa tu Azim baru capai 70,000. Azim baru capai 70,000, so Azim nak kena capai lagi 30,000 tu agak besar lah amount dia kan. Tapi baiknya Allah pagi 31 bulan Ogos 2018 tu, bila Azim flashback rupanya Azim buat penyerahan. Azim cakap dengan Allah, ya Allah aku terima jika ini rezeki aku capai 70,000 sale ni, dan aku serahkan semua ni padamu. Namun ya Allah, aku minta sangat, aku nak sangat capai 100,000 sebab aku tak pernah lagi capai 100,000 ni ya Allah. Dan bila aku capai 100,000 ni ya Allah, aku dapat pergi Korea percuma ya Allah. Ya Allah, aku nak sangat pergi Korea ya Allah. Sebab dulu masa aku kecil aku kena tinggal, mak aku pergi Korea dan aku kena tinggal. Itu memang kenyataan lah. So Azim tak tahu Allah, Azim cakap dengan Allah macam tu. So rupanya sebenarnya aku buat tersenyum sebenarnya. So terima, serah dan minta. Sebab dulu Azim selalu buat terima dan serah aja. Kita reda je lah kan. So tiba-tiba kan dia macam pagi tu switch. Memang mula-mula buat terima dan serah. Tak apalah, aku reda je lah Allah, aku dapat 70,000 tu kan. Tapi sebab hati tu kuat tau. Merontak nak juga Aku nak pergi Korea. Sebab bila Azim capai 100,000 ni, founder sponsor bagi reward pergi Korea. So nak sangat pergi Korea kan. Sebab dulu masa kecil kan kena tinggal sebab mak capai target. So Azim kena tinggal dengan arwah nenek. So macam tak boleh, aku nak kena pergi Korea juga. So minta dengan Allah, ya Allah aku nak sangat capai 100,000 sebab belum pernah lagi aku capai 100,000 dan aku nak sangat pergi Korea. Betul? La haula wala quwwata illa billahil azim. Dan memang sangat miracle lepas Isyak. Masa tu dalam akaun company bank Azim sebab Azim nak kena restock lagi 300 kotak entry masa tu. Dan masa tu siang tu Azim cuma dalam akaun bank, akaun company Azim ada dalam berapa ribu, dalam 6,000 ke 4,000. So memang tak cukup. So lalas petang tu Azim tengok ada dalam 9,000 lebih. So kalau 9,000 lebih tu Azim boleh restock dalam 200 kotak. So tak cukup lagi 100 kotak. So kalau nak cukup 300 kotak tu Azim kena ada dalam 13,000 untuk nak cukup 300 kotak tu untuk capai 100,000. So miracle sangat. Lepas Isyak tu Azim dah tak berani nak buka akaun company bank tu. Azim minta suami Azim buka. Bila suami Azim buka akaun company bank tu, Masya Allah, dia cakap ada 18,000. So Azim kata, ya Allah, Azim tak tahu mana datang yang 18,000 tu. InsyaAllah. Sampai sekarang tak tahu Kak Min. Memang masa tu menggigil-gigil. Azim cakap dengan suami Azim, okey, pergi naikkan amount kan kita nak transfer tu kan. Ada amount limit transfer. Minimum transfer kan. Menggigil-gigil ni sebab sebelum pukul 12 kena submit. Dia orang gigil. So suami transfer duit dalam pukul 9 lebih, settle transaction tu dan Masya Allah, itulah miracle yang Azim dapat. Itu dahsyat. Sebenarnya macam duit dalam akaun bank tu, sebab tu Azim kata kalau tak ada duit jangan risau. Sebab Azim pernah juga jadi yang masa duit dalam akaun bank belum cukup tu, tapi memang Allah cukupkan. Berlaku juga pada tahun 2019, masa tu Azim nak pergi umrah. Sebab 2018 Azim nak pergi umrah, bawa mak, anak 3 orang dan suami. Itu pun memang belum ada duit. Tahun 2019 Azim dapat lagi pergi umrah, bawa suami dengan bawa 2 orang anak. Sebab yang anak sebelum tu dia tak nak pergi sebab dia ada kelas kat universiti. So kira 4 orang lah pergi. Dan tahun 2019 tu suami Azim memang berkeras. Dia kata 2019 pergi umrah kita pakai duit berniaga. Tak nampaklah kita berniaga ni ada boleh pergi umrah. Tapi masa tu Azim macam tak confident. Azim pun macam pelik. Laki aku pula yang lebih confident 2019. Sebenarnya suami Azim ni jenis orang fakta. Dia ni memang susah nak percaya jenis visualize ni lah. So
So macam okey lah Azim diam je. Sebab Azim macam ni kalau buat duit cukup ke tak cukup, Azim tak suka cakap dengan orang. Azim biarlah sendiri. Walaupun dengan suami Azim memang tak cakap. Dan Azim adalah jemaah yang last settlekan payment nak pergi umrah tu. Masa tu Azim nak pergi KL. Azim singgah Afin Bank, akaun company Azim Afin Bank. Azim cakap suami okey lah kita nak transfer sebab dah last day dah nak transfer dekat agensi tu. Sebab sebenarnya dalam hati ni Azim takut sebab Azim dah buat payment 18,000 masa tu. So ada lagi 11,000 nak settle. So Azim kata, ya Allah cukup ke ni duit dalam akaun bank 11,000 ni kan. Tapi macam tak Allah aja. Memang yakin je lah okey cukup dari akaun bank tu. Bila depan orang staff bank tu panggil, nombor gila Azim pun duduk depan. Bila Azim cakap okey saya nak check saya punya balance account company. Lepas tu dia check dia cakap ada berapa ribu tapi memang Azim terkejut lah. Ya Allah. Memang Allah tu bagi lebih. Yang ni saya setuju. Bila kita selalu macam yakin dengan Allah, tak dengan Allah, ni memang saya setuju. Sebab yang ni memang macam sangat-sangat impact dekat Zai sebab dia berlaku dalam keadaan dekat Zai. Satu benda yang berlaku dekat Zai yang Zai tak sangka Allah akan bagi macam tu. Nanti Zai share dengan korang minggu depan. Yang ni. Akak kan sabar macam kalau nak pergi umrah kan Zai sekarang ya. Akak macam bukan takut tau tapi kan sebab Allah tu kan bagi akak miracle setiap kali akak nak pergi umrah. Yang tahun 2018 tu Allah bagi miracle dalam beberapa minit yang akak jumpa duit 15,000 dalam handbag tu. Masya Allah. Betul. Cash. Ini kan kerana duit 15,000 akak lah ni waktu Zai dapat gaji 15,000 tu. Zai ingatkan Zai dapat miracle macam akak. Masa tu HR, company Zai, office HR Zai, dia tak cakap pun naik gaji Zai naik. Bukan yang 25,000 silap, gaji Zai 25,000 naik tu. Diorang tak cakap pun gaji Zai naik 25,000. Dalam beg duit Zai, dalam akaun bank Zai ada duit sikit balance. So masa petang tu Zai, kebetulan masa tu Zai get workstation. Kali nak cocok duit, kali tengok dalam akaun bank kita serbuk macam tu nombor besar, banyak gila duit. Wish, ada orang back in duit ke aku ke? Perasannya. Seronoknya. Ingat Sultan Brunei Sultan macam Sultan apa Arabnya. Tu Kozi ada cerita dengan Zai pasal kahwin jumpa duit. So kan tapi Zai cakap, ada orang back in duit ke aku ke? Bagi aku duit ke? Macam siapa pula bagi aku duit kan? Macam tu kan? Ke orang tersalah transfer duit ke masuk ke akaun aku? Kebetulan hari tu hari Jumaat. Jumaat malam Sabtu. So Sabtu tak kerja, Ahad tak kerja. Zai workstation masa tu. So kata kalau orang tersalah masuk duit ke akaun aku, mesti bankkan kepada aku. Sekali kan duit Zai tak belanja duit tu tau. Sudahnya aku keluar duit dengan duit baki Duit baki memang ada akaun Zai sebab Zai pun tak terfikir nak tanya HR gaji dah masuk ke tak. Sebab selalu gaji memang masuk 25 bulan sebab tu tak terfikir. Lepas tu Sabtu tak ada bank call, Ahad tak ada bank call. Lepas tu Isnin bank tak call juga. Lepas tu kebetulan Zai dekat Ipoh, Zai tak pergi jumpa HR Zai, Zai pun tak call HR Zai. Isnin tak ada bank call. Pelik ni kalau orang tersalah duit masuk ni si bank call. Kenapa tak ada bank call? Tak apa. Lepas tu hari Selasa dah tamak. Mesti orang ni terlupa nak tengok duit dia pun. Tak apalah tak payah cakap. Kalau cakap nanti duit tu kena pulang balik. Dan ada biawak cakap biawak. Tak nak cakap dengan bank lah. Nanti kalau cakap dengan bank kena pulang balik duit tu. Tak payah cakap bank, cakap hati masa tu lah. Biar je. Sekali hari Rabu masuk office. Balik pada Ipoh hari Rabu tu masuk office. Masuk office tiba-tiba HR datang. Kak sign surat. Surat apa? Mereka surat kena buang kerja ke apa kan? Surat apa? Yang terkejut dia. Akak tak tengok gaji akak ke? Tengok lah, hati kata takkan dia tahu aku duit aku masuk lebih. Bunga masa tu saya kelakar lah. Takkan dia tahu ada duit terlebih masuk dalam akaun aku. Tengok. Lepas tu dia kata, akak tak, macam mana? Akak tak tahu ke? Macam ayat dia. Akak tak tengok ke duit gaji akak dalam bank? Lepas tu dia cakap, tengok. Kenapa? Kenapa dengan gaji Kak Zai? Lepas tu dia kata, Kak tak tahu ke gaji Kak Zai naik? Oh gaji naik. Tahu. Terusnya aku tahu. Kenapa gaji naik? Ingat tu salah transfer Zai. Ingat tak salah transfer. Macam-macam saya fikir.
Lepas tu kenapa naik? Lepas tu dia cakap, HR cakap, entah bos, masa nak dapat approval gaji tu dia suruh je tambah gaji Kak Zai, masuk terus. Serius ah? Kenapa dia suruh saya mesti kawan-kawan lah? Kenapa ah? Jumpa bos tu, kelakar gila. Tapi rupanya dia gaji, ingat dia orang Allah bagi masuk dalam bank. Miracle gila. Allah. Tapi dia punya perasaan tu kan, itulah, kan macam ustaz kan, ustaz pernah jumpa bos Zai kan ustaz kan? Ya pernah. Fikir laki orang kat ustaz, masa dia cakap dengan Zai gaji 15,000 tu Zai dah peluk-peluk dia ustaz. Laki orang ustaz. Excited gila dapat gaji 15,000. Lepas tu 25,000. Masya Allah. Hai. Allahu Akbar. Korang Zai doakan dapat benda yang sama. Miracle. Amin. Awin tak tahu sampai sekarang siapa bagi? Awin tak tahu siapa yang bagi duit tu? Tak tahu. Duit tu beranak. Beranak duit. Duit boleh beranak. Tak, sebab masa tu 2018 tu kisahnya memanglah kita doa nak ada orang sponsor pergi umrah tu kan, sebab kita belum ada duit, belum mampu, kita cuma mampu bayar duit deposit 3,000 je masa tu. Sebab bayangkan masa bulan 8 2018 tu Intri buat in-house dengan SWS lah. So masa tu founder baru cakap okey diorang nak buat pergi umrah berjemaah lah. So memang masa tu pasal niat lah nak pergi umrah. Lepas tu kebetulan anak tim Aziz seorang tu dia dapat free founder sponsor sebab masa tu birthday founder. So dia sponsor dia, mak dia dengan bapak dia. So 3. So Aziz kata ya Allah bestnya aku pun nak sponsor juga kan. So kita doa lah sponsor tapi tak sponsor, tapi hari tu macam coach kata kalau kata macam mak kita ke bapak kita ke itu dah kira sponsor lah. So baru Azim faham lah. So Azim cuma mampu masa tu bayar duit deposit je 3,000 2018 tu. Sebab memang Azim niat kali ni pergi umrah nak bawa mak Azim. So, sebab dulu umrah dengan haji mak Azim sponsor. Lepas tu masa Azim pergi umrah dengan haji dulu, suami Azim dengan anak-anak Azim kena tinggal. So that's why 2018 tu memang Azim pasal niat. Memang Azim nak sangat bawa mak Azim, suami dengan anak-anak pergi umrah. So alhamdulillah Allah makbulkan. Dan bulan 8 kira macam sekejap tau. Bulan 8 bayar deposit tu 8, 9, 10, 11. So bulan 12 kita punya flight. So maknanya bulan 12 tu tak kira lah. Maknanya Azim cuma ada masa 3 bulan tu kalau nak kumpulkan duit hampir 45,000 ke 50,000 lah kalau nak bawa semua campur dengan duit belanja. Semasa tu memang ya Allah kalau 50,000 belum ada, nak kata 10,000 pun belum ada untuk nak pergi umrah tu. Memang belum ada. Pak Awin dah bayar awal-awal kan deposit untuk pergi tu kan? Bayar deposit 3,000. Bayar dekat agensi kan? Bayar kat agensi. Tapi betul lah Win, macam ada testimoni kawan akak pun nasihat kakak. Kak, kalau akak nak senam umrah, akak pergi register je dulu, 1,000 je dulu jadi pembuka jalan. Jangan akak cakap nak pergi, tapi akak tak pergi register. Akak tak register, jadi nanti Allah tunjuk jalan. Sikit-sikit lama duit tu kumpul juga. Akak teringat kawan akak pun pernah buat macam Awin lah. Kan? Awin pun daftar dulu kan? Zin daftar dulu. Macam tak tahulah datang mana tah duit cukup tu. Tapi lepas tu dah kira settle. Itu pun sama. Azin yang orang terakhir lah buat settle payment tu. Payment untuk umrah tu lagi seminggu nak flight kan. Azin baru pergi settle. Memang 2 tahun betul-betul tu pergi agensi yang sama. Memang 2 tahun betul-betul telah memang orang terakhir yang bayar settlement tu. Tapi bila dah settle tu Azim duk risau sebab duit belanja tak ada. Duit belanja tak ada ni. Ada kocek. Lepas tu satu hari tu suami tanya, nak tukar duit berapa ribu bawa pergi umrah kan? Lepas tu dengan selamanya Aziz cakap, alah kita tukar 1,000, 2,000 cukup lah. Lepas tu suami kata, mana cukup 1,000, 2,000? Tahu tak nak pergi ni bawa siapa kan? Lepas tu macam suami tanya lah, dulu pergi umrah bawa belanja berapa ribu? Dulu pergi umrah bawa dalam 1,000 duit Malaysia, 1,000 duit Arab Saudi. Lepas tu suami cakap lah, itu dulu awak pergi seorang. Ini bawa anak, bawa mak. Lupa bawa ramai pula Tak, Azin tahu. Tapi Azin ni jenis macam, Azin confident je Azin cakap macam tu. Sebab Azin tak nak biar awak Azin ni membesar.
Sebenarnya dalam hati ni takut saya sebab duit tak ada. Kita bawa dia kucing banyak tu nak keluar. Lepas tu macam sebab Aziz jadi macam tak nak fikir. Aziz tak nak fikir, mana aku nak cari duit, nak bawa duit belanja kan. Tapi memang kalau ikutkan memanglah kita tahu kita nak ada duit belanja. Sebab anak Aziz pula yang nombor 2 tu dengan nombor 3 tu dia memang selera makan. So bila Aziz fikir, takkanlah dia orang nak makan kat hotel je kan. Dia orang nak jugalah merasa makan kebab yang jual-jual kat luar tu, beli aiskrim Mekah tu kan. Lepas tu macam nak ada juga duit belanja. Sekarang macam cakap dengan suami, InsyaAllah, Aziz selalu cakap dengan suami je, InsyaAllah ada, cukup. Ada je, nanti adalah. Aziz cakap ni. Tapi dalam hati, ya Allah, Allah aja yang tahu. Aziz punya perangai dia macam tu. Aziz memang tak cakap dengan suami Aziz ada duit ke tak ada duit. Lepas tu, itulah yang jadinya miracle sebab masa tu Aziz baru pindah rumah. Lepas tu nak packing baju sebab flight Aziz tu esok hari Jumaat kalau tak salah Aziz flight tu. Flight tu tengah hari tapi kita orang lepas subuh dah kena pergi airport. So sehari sebelum tu dari pagi Aziz pergi rumah lama, kemas packing baju sebab nak packing baju berapa beg? 5 beg. So memang dari pagi sampai ke petang bersiap packing 5 beg tu. Dan bila dah habis packing tu lepas maghrib benda tu berlaku. Lepas maghrib sekali macam Aziz tergerak hati, nak tengok satu almari ni. So almari ni Aziz dah lama macam Aziz terfikir ada dalam almari tu ada satu handbag yang Aziz dah lama tak pakai. Sebab Aziz bayang dekat almari makeup tu sebab dulu Aziz jenis suka letak duit dekat dalam almari makeup bawah tu. Tapi macam dalam hati cakap, alamak aku rasa dah tak ada duit dalam tu sebab aku asyik masa emergency je aku buka laci tu. Emergency je buka laci tu. Tapi betul tak bila Zai kata magnet dia kan, akak suka letak duit dalam tu sebab mak akak ajar jangan letak duit satu tempat. So akak memang duit bertabur. Selalu kena bising dengan suami akak. Suami akak apa? Duit bersepah-sepah. Tapi bagi akak kalau emergency, aku tahu dah duit aku kat sini tau. So macam dalam satu almari tu memang dah banyak kali lah emergency je ada je duit. So macam hari tu kata rasanya dah tak ada dah. Dah berapa kali emergency aku buka laci tu ada duit. Rasanya dah habis dah. So memang buka memang dah habis lah. Sekali terdetik nak buka almari lagi satu tu dalam tu ada handbag. So buka almari tu ambil handbag tu sekejap Aziz share handbag. Apa je? Handbag. Ni handbag Aziz, handbag ajaib yang ada kes 15,000 ni. Woi, 15,000? Masya Allah. Handbag Aziz dulu tak boleh pakai handbag kecil. So handbag besar-besar bag ni. Lepas tu terjumpa handbag ni. Memang handbag ni dah lama dah tak pakai. Aziz buka ada sapu surat, ada zip. So Aziz buka mula-mula buka macam biasa je. Ada 500, ada 300, ada 1,000. So macam 500, 1,000, kumpul-kumpul 3,000 tu Aziz dah biasa lah sebab dulu Aziz buat bisnes. Dulu Aziz jual kereta dan sambil tu Aziz buat insurans juga. So duit tu Aziz dah biasa dah orang insurans kereta, dia orang bayar cash. So Aziz selit dalam beg. So jumpa 3,000 tu Aziz okey lagi. 6,000 tu dah okey. So naik sampai 7,000, 8,000 tu Aziz dah rasa macam lain macam. Mana pula datang ni tiba-tiba dah 7-8,000 ni. So Aziz panggil suami Aziz. Aziz kata Aziz jumpa duit ni cash. So saya kata duit apa? Tak tahu duit dalam handbag tu. Lepas tu suami kata cuba cari lagi. Kata ada 10,000. Cakap macam tu. So Aziz cari. Memang ada 10,000. Lepas tu Aziz dah macam ya betul ni dah 10,000. Lepas tu panggil lagi suami Aziz kan. So kita orang berdua dekat rumah tu kan. Macam Aziz kita dah lain macam. Lepas tu cari lagi sampailah 15,000 cash. Benda tu dia jadi dalam sekejapan, dalam tak sampai 15 minit, tak sampai setengah jam macam tu. Benda tu cepat berlaku. Wah, nak kena cari, nak kena bongkar gubuk lah. Cari beg tangan lama tu mantau ada 10,000 miracle. Tapi duit tu memang Aziz bersyukur lah. Bawa belanja, tapi belanja bukan Aziz belanja shopping ke apa tak. Memang duit tu sampai kat Mekah Aziz dapat pergi Taif sebab masa tu nak pergi Taif tak cukup duit sebab kalau nak pergi malu-malu ada nampak tak mana tengok cakap. Lepas tu nak pergi Taif
Lepas tu Azin dapat pergi buat wakaf Al-Quran. So daripada duit 15,000 tu Azin dapat wakaf Al-Quran, Azin dapat pergi Taif, lepas tu Azin dapat buat sedekah, lepas tu sambil tu Azin adalah dapat bagian bagi mak dengan anak belanja makan. So duit tu bukan Azin gunakan duit shopping ke apa. Mana ada bermanfaat lah duit tu kan. Alhamdulillah lah. Sebab tu bila orang kata nak pergi umrah kan, tak ada duit ke apa kan. Ya Allah, Azim memang yakin lah. Azim kata insya-Allah boleh. Sebab inilah miracle yang selalu Azim nak pergi umrah. Allah bagi. Kan tahun ni Azim nak juga pergi umrah dengan sahabat-sahabat. Hujan rezeki dengan apa Ustaz Rizwan dengan Kozi. Amin. Nak sangat nak dapat. Itulah kesian Azim. Terima kasih Win. Kak Awin dengan Kak Zai, antara sales dengan pendapatan kan, macam Kak Awin sales kan, macam Kak Zai dapat pendapatan. Macam mana kita nak apa? Susun. Sebenarnya kita nak pendapatan. Sebab daripada sale tu kita dapat pendapatan kan. So macam mana ada perubahan ke? Macam yang akak tulis yang masa 2018 tu, kalau perasan ayat tu akak tulis mendapat pendapatan. Tapi Allah tu bagi sale, so Alhamdulillah. Betul. Better guna pendapatan lah. Sebab pendapatan ni lah. Pendapatan kita tak tahu daripada mana Allah nak datangkan. So Kak Zai punya ayat macam mana pendapatan saya minima apa? Oh macam Kak Zai, sebab Kak Zai Kak Zai buat macam ni, kalau Kak Zai terus buat dua-dua, sebab Kak Zai ada buat DRM juga kan. So Kak Zai buat macam ni, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana Allah izinkan saya mendapat gaji. Sekarang dah tukar 35,000 sebulan. Wah, dah naik. Subhanallah. Aduh. Dengan izin Allah. Bergetar dada. So, ya Allah, tap energy lah Kak Zai, tap energy. Ambil. Macam tahu insya-Allah kau abang saya dapat ilham minggu depan naik kan. 50k. Alhamdulillah 297. Alhamdulillah. Ustaz. 297 tu apa Ustaz? Nombor getaran yang kuat. Nombor pelaris. Itu kan ujar rezeki punya bayar aku kelas 297 ujar rezeki. Okay. Itu gaji, lepas tu pendapatan DRM Kak Zai buat macam Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana Allah izinkan saya dapat sale DRM 15,000 sebulan. So ini yang kalau kita tulis 79 tu boleh lah ayat ni? Boleh? Buat dua-dua Zai, dua ayat Pasal full fever lah macam ni dekat tangan. Full fever. Lengur tangan kau menulis dua-dua kau tak nak ke tak nak? Tolong orang berjaya Kak. Jangan kau tamak satu cukup pendapatan. Allah nak bagi yang mana itu Allah punya kerja. Kak Awin pun tahan 6 hari je, macam mana nak buat 21 hari? Kak Awin 6 hari je. Tapi 6 hari Awin dah tahu dapat kan Win? Betul tak Win? 6 hari je Allah dah miracle, dah tunjuk miracle, dia dah bagi Awin kan? Bayangkan kalau dia boleh terus 21 hari. Awin, dapat tu Awin teruskan lagi tak? Sebab masa 6 hari tu, hari ke-6 tu sebab Azim petang tu ada SWS in-house. Hari ke-6 tu lepas subuh tu, ya Allah memang miracle, dia berdesuk-desuk tau, sale masuk, customer WhatsApp, agent WhatsApp, restock semua. So Azim boleh selesaikan sampai pukul 4 petang sebab 4 petang tu Azim kena pergi PJRM, ada meeting, so esok pagi tu ada in-house SWF. So sampai pukul 4 petang tu seumur hidup Azim tak pernah lagi capai sale 10,000 dalam masa satu hari. Masya Allah, terperawal hari tu sale masuk 10,000 lebih. Oh, lebih ya? Pejam. Dengan izin Allah tu kat mana-mana pun boleh, tapi dia kena ada perkataan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Better itu result daripada tulis 79 kali tu 79 dan miracle tu berlaku hari ke-6. Masya Allah. Lepas tu dah dapat esok hari ke-9 tak buat lepas tu ada SWS 3 hari tu, itu cabaran Azim lah, Azim stop. Tapi lepas tu Azim sambung balik. Oh, sambung balik lah yang 79 tu
Okay, buat adik-beradik, buat. Tapi itulah saya kata yakin Zila buat untuk bangun tahajud dah boleh 79 kali dapat bangun tahajud. Punyalah kan nak bangun tahajud. Bangun sebelum 4 dah bangun dah. Yang belum bunyi lagi. Alhamdulillah. Yang Kak Umi ajar tu pun dia dah buat. Wah, ini lagi kekayaan luar biasa. Tahu tulis 1 hari je tapi bekal Zila buat 1 hari je dah boleh bangun tahajud betul. Zila dia amalkan yang zikir tu tak? Ada kita amalkan zikir yang Kak Umi bagi tu. Okey. Mana Allah bantulah, Allah bantu bangun betul. Kak Amy pula sharing zikir, Zikir yang Kak Umi hafal. Alah yang tu yang Aziz, yang Qawi, yang Matin. Yang Aziz, yang Qawi, Matin kita pinjam kebesaran Allah, nama-nama Allah tu kan Allah Maha Allah Maha Berkuasa kan. Kekuatan dia kita pinjam kekuatan dia untuk bangun pagi. So, itu pun Noraida yang ajar Kak masa tu dia ajak Kak Qiyamulai tau. Kak, kau bangun ni Kak. Aku tak boleh bangun lah nak pergi Qiyamulai pukul 3 pagi malam. Macam mana aku nak bangun? Baru nak tidur pukul 12. Habis Noraida ajar. Kau Kak, kau amalkan ni zikir ni yang Aziz Qawi mati mesti kau boleh bangunnya. Okeylah. Akak dengan penuh hati, cubalah buat dengan penuh dengan menghayati makna dan zikir dan sambil fahamkan makna dia. Yang Aziz, yang Qawi, yang Matin, yang maha berkuasa yang boleh membangunkan kita, kuatkan kita untuk bangun. Jadi betul-betul boleh bangun. Tu nak cakap, betul lah power lah zikir ni memang dia bantu kita. Apa-apa pun kalau kita dah tak kuat nak bangun tahajud, nanti dia bantu. Tu yang akak kata kadang dia sampai dia tak boleh bangun pun dia Allah baling lipas lah. Lipas kata cakap bangun. Dia tahu aku ni susah dah bangun tahajud. Allah dah kerja 4 pagi. Boleh kejap ya tidur balik. Bila tidur balik kan Allah campak lipas. Kalau kamu aku bangun lipas. Apa ada bukan aku lepas tu cakap Allah jangan hantar aku lipas lagi Allah. Aku takut lipas. Memang lipas datang ke? Yelah lipas tiba-tiba ada dekat kaki aku dekat dalam selimut tu lah. Apa benda ni? Terus bangun degil kan. Allah dah kejut 4 pagi degil tak nak bangun. Dah banyak kali Allah dah bagi warning. Dah bangun kan. Tapi setan ajak kita tidur ni. Kejap lah. Kau 1 hari dia campak lipas sampai dan muka aku bangun kalau kamu tahajud. Sebab dah terkejut kan. Tapi amalah tu zikir tu lah ya Aziz, ya Qawi, ya Matin. Dengan menghayati makna dia sekali lah. InsyaAllah Allah tolong bangun tahajud. Terima kasih Raida. Berapa kali Kak? Sama Mak. Kak berapa kali zikir tu Kak? Zikir sampai tertidur. Ya Aziz, ya Qawi, Matin. Tertidur. Ya Allah, aku nak bangun tahajud. Ya Allah, tolong aku. Aku nak bangun tahajud. Tolong. Sampai ya Aziz, ya Qawi, Matin. Ya Aziz sampai tertidur. Nanti sedar Allah kejut kita tahajud. Doktor Allah tolonglah kalau kita sungguh-sungguh nak minta tolong. Okay, Masya Allah. Hari ni sampai 9.30 lagi. Topik hangat. So macam mana kalau tak ada kita berhenti kat sini kan ramai yang tak ada redha suami, tak ada redha isteri, tak ada redha anak kan. Zai, kita tak apa kan Zai? Tak ada siapa redha kita. Kita relax. Aduh, saya dah terlepas breakfast hotel ni Sampai pukul 10 kan Ustaz? Alah, 9.30 dah ni Dah nak habis lah kot. Allahu Akbar. Yang ada dah mi dah Allah. Tak boleh. Kita ada. Apa soalan terakhir kalau tak ada kita ni. Kita untuk majlis ni. Tadi saya ada baca orang minta buat sharing besok untuk table vision ke apa. Vision board. Tak boleh. Vision board tu kena buat lah. Kalau hari biasa ni terkejar-kejar. Betul. Okay. Next week. Next week sebab Zai lebih prefer kalau ilmu-ilmu yang mendalam ni hari Sabtu Ahad sebab masa yang panjang. Betul. Kadang-kadang Ahad next week lah. Ahad Sabtu tak dapat nak join terkejar-kejar. Nak hari Ahad lah, hari Ahad.
Ahad kerja. Kami Ahad sekolah. Aduh. Ahad kerja, Ustaz. Kita orang Johor. Okey. Sabtu lah, Sabtu. Adil Sabtu. Tak apa, Ustaz dengar rakaman. Ada rakaman kan Zai? Yang rakaman sebelum ni Zai tak share? Mana yang topik tak menarik Zai tak share ke? Yang menarik je lah Zai share. Yang hari biasa. Share dalam grup Zai. Zai boleh bagi nanti Zai, yang hari ni Zai terlupa nak record tadi, dah separuh Zai record. Allahu Akbar. Okey, dah tak ada, kita tutup majlis kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Zai minta maaf kalau ada salah apa-apa, tersalah kata, tersalah cakap, tersalah bagi ilmu. Kalau ada yang salah tolong tegur-tegurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Awin, sahabat-sahabat. Terima kasih Zai. Terima kasih Zai, Kak Umi, Kak Awin. Saya semua. Ini kakak yang adik baru senyap dia ni adik baru. Oh, adik baru. Nanti ada senang Aikor ya, Aikor. Adik Ros. Buat. Assalamualaikum. Terima kasih.